Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk kali kedua dalam sesi Zoom. Macam mana sesi yang lepas? Boleh faham kan semuanya? Boleh. Ya, alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan teruskan dengan satu topik baru iaitu poket kanan, poket kiri. Sebelum saya mulakan dengan topik yang baru pada hari ini, saya ingin mengungkap kembali soalan-soalan yang telah diajukan pada sesi Q&A pada minggu lepas. Ada dua soalan yang telah ditanya oleh para peserta dan saya telah menjawab kedua-dua soalan tersebut, tapi hari ini saya ingin menambah sedikit lagi maklumat tambahan berdasarkan beberapa maklumat yang saya perolehi lah dalam masa seminggu yang lepas. Kalau ingat ada dua soalan minggu lepas. Pertamanya soalan tentang pelaburan mas. Adakah pelaburan mas ni adalah satu jenis pelaburan yang baik? Saya telah nyatakan bahawa pelaburan mas ni dia mempunyai apa orang kata kebaikan dan juga kelemahan, pros and cons. Di mana dari segi kebaikannya terdapat beberapa kebaikan. Di antaranya pelaburan emas ni, bila kita memegang emas ataupun kita memiliki emas ni umpama satu simbol kekayaan. Ia adalah satu harta yang kita miliki dan dia mempunyai status, harta yang mempunyai status. Dan keduanya, nilai emas selalunya, dia tidak semestinya tapi selalunya naik dalam jangka masa panjang. Jadi di sini saya sharekan sedikit graf yang menunjukkan trend harga emas semenjak tahun 1996 sehingga kini. Kalau tengok pada trend harga emas ni, ini di dalam Malaysian Ringgit bagi pengetahuan puan-puan semua, harga emas sebenarnya dinyatakan di dalam US dollar. Harga emas ni dinyatakan di dalam US dollar. Kemudian untuk emas-emas yang dinyatakan di Malaysia, dia harga ni orang kata apa, convert into Malaysian Ringgit. Jadi ini harga emas dalam Malaysian Ringgit. Kalau kita tengok trend dia, memang jangka masa panjang harga emas dinaik. Tapi dalam setengah masa dia ada masa yang dia turun. Contohnya pada 2012, yang ini sekitar bulan September 2012, harga emas jatuh mendadak dan dia cuma dapat naik balik masa tahun 2016. Tapi naik pun nak menunggu dia naik balik ke level 2012 tu makan masa juga sehingga 2017, lebih kurang macam tu. Tetapi secara amnya jangka masa panjang harga emas kalau kita tengok pada graf ni menaik. Dan kalau kita tengok pada masa sekarang tahun 2020, kita bulan Julai, bulan Ogos, harga dia telah mencapai lebih daripada RM260 1 gram. Tapi kenaikan harga emas ni, satu disebabkan kenaikan harga emas yang dalam US dollar tersebut. Keduanya ada juga kesan daripada kejatuhan harga ringgit berbanding US dollar. Sebab kalau kita tengok graf dia, harga emas dalam US dollar dia tak naik mendadak macam ni sangat pada tahun 2020. Tapi sebabkan pada masa yang sama kejatuhan mata wang Malaysia berbanding dengan US dollar, jadi dia punya kesan kenaikan tu lebih tinggi. Jadi pada jangka masa panjang, pelaburan dalam emas biasanya terdapat kenaikan pada harga emas lah. Itu yang dari segi kenaikan harga. Kemudian lagi satu kebaikan kita melabur dalam emas ni mudah ditukar kepada tunai. Contohnya kita perlukan duit tapi kita tidak ada duit yang cukup, tapi kita ada barang kemas ataupun kita ada emas dalam bentuk
bentuk jongkong ataupun dalam bentuk shilling. Jadi kita boleh tukarkan emas tersebut kepada tunai dengan cara satu, kita boleh jual semula. Keduanya, kita boleh arahnukan, maknanya kita boleh gadaikan. Arahnu ni adalah satu konsep pajak gadai yang berteraskan landasan syariah. Dan keempatnya, emas ni mudah untuk diwariskan dan mudah untuk dibagikan untuk tujuan faraid. Sebab biasanya dia dalam dalam bentuk rantai emas ataupun gelang tangan. Mungkin kalau kita ada 5 orang anak dan jumlah gelang emas yang kita ada pun 5, jadi mudah untuk diagihkan kalau berat dia sama. Kalau berat dia tak sama pun, dia boleh boleh dileburkan dan dibentukkan semula. Baik. Bila kita cakap pasal membeli emas ni, melabur dalam emas. Melabur dalam emas ni dia ada 2 jenis. Satu, kita melabur dalam emas dalam bentuk fizikal. Maknanya ada barang kemas tersebut. Keduanya, kita menyimpan di dalam akaun pelaburan emas. Kita cakap. Kita menyimpan dalam akaun pelaburan emas. Maknanya kalau menyimpan dalam akaun pelaburan emas ni, kita masukkan duit dalam satu akaun, memang akaun tersebut dipanggil akaun pelaburan emas yang ditawarkan di bank-bank. Saya rasa sekarang ni Bank Muamalat ada. Maybank dulu saya tahu memang ada, sekarang ni saya tak pasti. Al-Rajhi Bank ada. Tapi bila kita masukkan duit dalam akaun tersebut, kita tak dapat pelaburan, kita tak dapat emas secara fizikal. Dan nilai simpanan kita tu bergantung pada harga emas, harga turun naik emas. Untuk membeli emas secara fizikal ni biasanya dalam 3 bentuk lah, sama ada dalam bentuk shilling emas, gold coin, ataupun jongkong emas, gold bullion, ataupun barang kemas. Ini dalam bentuk rantai, dalam bentuk gelang. Apa kebaikan kalau kita simpan dalam shilling emas dengan jongkong emas berbanding dengan barang kemas? Kalau shilling emas dengan jongkong emas ni, dia biasanya datang dalam bentuk, kalau shilling tu kadang-kadang dalam bentuk bulat, kadang-kadang dalam bentuk persegi. Dalam bentuk persegi tu dia panggil wafer, kadang-kadang dia panggil wafer. Yang menjual shilling emas ni antara syarikat-syarikat ni adalah Public Gold. Kemudian kalau kedai emas Pohkong ada jual juga, dia panggil Bunga Raya. Dia panggil shilling emas Bunga Raya. Kemudian Bank Negara Malaysia pernah satu ketika dulu mengeluarkan kijang emas. Jadi shilling emas ni dan jongkong emas ni dia biasanya datang dalam bentuk yang standard. Dia punya berat dah standard. Contohnya macam shilling emas ni 10 gram ada, 20 gram ada. Kemudian dia ada dia punya corak dia dan dia punya berat pun dah standard. Bentuk dia pun standard. Jadi bila standard ni mudahlah kalau kita nak jual balik kan, kita nak menilai balik. Dan biasanya dia datang dengan serial number lah. Dia ada nombor siri. Dan nombor siri tu menunjukkan shilling emas tersebut dikeluarkan ataupun dijual oleh syarikat-syarikat yang berkenaan. Kemudian dia ni mudah dibawa sebab dia dalam bentuk kecil. Kalau dalam bentuk shilling tu kita boleh letak dalam poket, letak dalam wallet, letak dalam beg tangan kan. Kemudian dia mudah ditunaikan. Mudah ditunaikan tadi maknanya sama ada kita jual balik ataupun kita rahnukan. Dan kalau nak jual balik, kalau shilling emas dengan jongkong emas ni, kalau nak jual balik dia punya apa yang saya cakap minggu lepas, spread dia, ada orang kata susut nilai, ada orang panggil discount. Tapi bila sebut susut nilai ni, konsep dia sebenarnya kalau dalam accounting maksud dia lain. Tapi saya lebih suka menggunakan perkataan spread lah, maknanya perbezaan antara harga jual dan harga beli. Jadi perbezaan antara harga jual dan harga beli dia, spread tu adalah agak rendah. Kalau jongkong emas 4.5% hingga 8%. Maknanya kalau harga jual sekarang 250, tolak 8%. Kalau kita nak jual balik. Kalau dinar emas ni 5 hingga 6%, tapi kalau barang kemas, dia punya spread dia 25 hingga 40%. Maknanya dia punya, bila kita nak jual balik tu, kedai emas nak beli rendah, dengan harga yang agak rendah. Beza dia tu dalam 25 hingga 40%. Okey, ini kelebihan shilling dan jongkong emas ya.
dan ia boleh digadaikan. Kemudian saya masuk kepada kelebihan barang kemas pula. Barang kemas ni, satu sebab kita boleh pakai. Kalau macam shilling emas tu kita tak boleh nak meragakan dekat badan kita lah kan. Kita boleh pegang, kita boleh simpan, kita boleh bawa ke mana-mana, tapi kita tak boleh pakai, jadikan gelang ke apa. Tapi kalau barang kemas ni kita boleh jadikan dia satu hiasan dan dia boleh dipakai, dan biasanya bila kita perempuan lah kan, bila pakai emas tu dia ada macam satu aura kan, dia boleh rasa macam confident, dia rasa macam bergaya kan, rasa berhias macam tu. Kemudian kalau barang kemas ni, walaupun anda simpan barang kemas asalnya untuk tujuan pelaburan, tapi dalam masa yang sama anda pakai barang tersebut. Bila barang kemas ni dipakai, bila anda nak bayar zakat ni dia tak takluk mesti cukup haul dengan cukup nisab. Cukup haul maksudnya cukup 1 tahun Hijriah. Cukup nisab ni untuk barang kemas yang dipakai, berapa nisab dia, maknanya kadar minimum yang perlu dibayar zakat, bergantung pada negeri. Bergantung pada budaya adat iaitu uruf sesebuah negeri lah. Macam wilayah Persekutuan beberapa tahun lepas 150 gram, tapi baru-baru ni dia revise balik, dia kaji semula, dia naikkan kepada lebih kurang 800 lebih gram. Maknanya kalau barang kemas tersebut kurang daripada 800 gram tu tak perlu dibayar zakat lagi. Kalau barang kemas untuk tujuan pakai. Tapi kalau barang kemas tu memang untuk pelaburan, tak pakai langsung, dalam masa setahun cukup 85 gram dah kena zakat. Macam yang coin tadi, apa nama, shilling emas dan jongkong emas cukup 85 gram. Atas daripada 85 gram dan ke atas dah kena bayar zakat emas. Kena ambil 2.5% daripada harga emas tu untuk dibayar zakat. Jadi kelebihan barang kemas ni, maknanya kalau perempuan ada barang kemas lebih daripada 85 gram dan perempuan pakai barang tersebut, belum kena zakat lagi. Sehinggalah sampai dia punya nisab yang mungkin 800 gram atau apa ni, atau lebih lah mengikut uruf sebuah negeri. Okey, dan barang kemas ni tadi boleh dirahnukan. Contohnya kalau perempuan tengok perempuan di negeri Kelantan, di Terengganu, diorang biasanya yang berniaga di pasar Siti Hadijah tu, kadang-kadang diorang tak cukup duit untuk modal pusingan. Nak beli barang-barang untuk jualan untuk hari ni tak cukup duit, so dia rahnukan dia punya emas, kemudian dia gunakan duit tu untuk buat modal pusingan. Ini biasa dilakukan di Pantai Timur. And then barang kemas ni dalam bentuk apa nama, rantai ataupun gelang, yang ni untuk diwariskan adalah sangat baik dan ia memberi manfaat kepada waris-waris yang menerimanya lah. Dan ia boleh juga memberi keuntungan bila dijual semula bila harga emas meningkat. Maknanya kalau dia harga emas meningkat dan bila dia nak jual semula, harga beli oleh kedai emas tu lebih tinggi daripada harga perempuan beli dulu, maknanya perempuan dah mendapat keuntungan lah kat situ. Okay. Tapi ada kelemahan juga kalau berlabur dalam barang kemas ni. Sebab apa? Sebab masa kita beli barang kemas, rantai ataupun gelang, masa kita beli tu harga dia termasuk dengan upah, kalau orang putih panggil workmanship, upah tukang. Kedai emas ni dia jual harga emas berdasarkan berat campur dengan upah tukang. Lagi complicated dia punya bentuk, lagi cantik dia punya bentuk, lagi mahal dia punya upah tukang dia. Kemudian tadi saya telah nyatakan spread untuk barang kemas jauh lebih tinggi. Maknanya jauh lebih besar berbanding dengan jongkong emas dan shilling emas, antara 25% hingga 40%. Kemudian barang kemas ni dia boleh mudah rosak. Bukan mudah rosak, dia boleh rosak. Contohnya patah ke, putus ke, bengkok, kemik ke kan. Tapi sebenarnya kalau misal kata emas tu bengkok ke,
kemik dia tidak menjatuhkan harga emas tersebut. Sebab emas tu harga dia berdasarkan berat. Tapi ada sesetengah kedai emas, bila anda nak jual balik, dia tengok emas tu ada macam kemik sikit ke apa, dia provoke sikit lah. Dia kata ni ada surat rosak sikit, jadi dia akan beli dengan harga Susut lebih. ni. Okay. And then kalau barang kemas tersebut ada batu belian ke, batu-batu zamrud ke apa, bila nak rahnukan dia agak susah sebab syarikat yang menjalankan perniagaan ar-rahnu ni biasanya dia menerima emas saja. Dan mesin yang dia ada, mesin timbang tu adalah untuk menimbang emas. Jadi batu tu macam nak menentukan batu tu kualiti dia macam mana, biasanya dia orang tak ada mesin untuk batu tersebut. Keduanya, bila ada nak rahnukan emas tersebut, mungkin dia akan ambil kira nilai berat emas tersebut sahaja, maknanya nilai emas saja, nilai batu tu tak dikira. Dan nak berjual balik pun macam tu. Maknanya batu harga lain, emas tu harga lain, dan silap-silap harga yang untuk mentafsir batu tu dia punya tafsiran dia kurang tepat lah. Okey, itu berkenaan dengan pelaburan emas ya. Okey, soalan yang kedua, pada minggu lepas ada yang bertanya, saya sebelum ni terlepas untuk menyimpan. Sekarang ni saya baru nak start menyimpan balik. So dekat mana patut saya simpan duit saya? Okey, dekat mana untuk simpan duit tu sebenarnya anda perlu tanya beberapa soalan pada diri sendiri. Pertama, untuk tujuan apa dan juga berapa jangka masa simpanan yang anda nak buat. Contohnya, anda nak menyimpan untuk anak nak masuk universiti 5 tahun akan datang. So maknanya dalam masa 5 tahun tu memang kalau boleh tak nak sentuh duit tu. Lepas 5 tahun tu nak keluarkan untuk anak nak masuk universiti. Ataupun memang anda nak simpan duit tu untuk tujuan pencen nanti. Maknanya memang tak nak sentuh langsung waktu sekarang. Ataupun memang nak menyimpan untuk kegunaan kecemasan. Kecemasan anytime can happen. Maknanya dari segi jangka masa tu kita tak tahu bila. Kalau untuk tujuan kecemasan, kecairan penting. Maknanya simpanan anda tu mudah untuk ditukar kepada tunai. Yang untuk simpanan hari tua, kecairan pada masa sekarang tak berapa perlu, tapi kalau boleh biarlah duit tersebut beranak lah orang kata kan. Maknanya simpan ataupun melabur di tempat yang memberi pulangan yang agak tinggi. Dan pulangan tinggi atau rendah tertakluk juga kepada risiko yang anda berani ambil. Berani tak anda melabur RM20,000 kemudian rugi RM10,000 mungkin 3-4 tahun akan datang? Kalau tak berani, anda perlu cari jenis pelaburan yang mempunyai risiko yang tidak terlalu tinggi. Okay. Pada minggu lepas, saya banyak menekankan kepada ASB dan tabung haji. Saya banyak tekankan kepada ASB dan tabung haji, dan saya juga sentuh tentang skim Aisaraan KWSP. Okey, gambar rajah ni menunjukkan risiko, maknanya daripada bawah rendah, atas tinggi, dan pulangan daripada kiri ni rendah dan ke kanan tinggi. Jadi kalau ASB dan tabung haji dan KWSP ni dia termasuk dalam pulangan yang kira tak berapa tinggi dan risiko pun rendah. Tak rendah. Jadi kalau misalnya kata puan-puan jenis yang satu, kita ilmu dalam melabur ni tak berapa banyak. Keduanya masa untuk kita monitor pelaburan kita tu pun kita tak punya masa untuk tujuan tersebut. Dan kita tidak berani untuk mengambil risiko yang tinggi. Ini adalah tempat yang orang kata agak baik untuk diletak kita simpan atau melabur wang kita dengan selamat lah. Maksudnya pelaburan dia punya pulangan tak tinggi sangat, tapi saya lebih suka guna perkataan kompetitif lah. Maknanya boleh tahan lah, dan risiko rendah. Maknanya anda letak duit dalam ASP kemudian tak payah fikir nak tengok harga dia turun naik ke apa, sebab harga dia memang tetap RM1. Cuma tunggu setiap tahun berapa dividen yang dia bagi.
Kalau anda masuk dalam ni, di equity ni maknanya saham anda beli saham di bursa saham. Di bursa saham dia setiap nak ikutkan setiap saat, kalau misalnya kata ada transaksi tu, harga dia akan berubah. Jadi anda kalau melabur dalam bursa saham ni, anda ada masa ke nak tengok harga saham tu turun naik setiap hari? Satu. Keduanya, anda ada ilmu tak nak tengok bila waktu yang sesuai nak masuk, bila waktu sesuai nak beli, dan bila waktu sesuai nak jual balik. Kemudian beli saham ni, harga dia turun naik. InsyaAllah boleh dapat untung yang banyak walaupun dalam masa singkat, tapi ada juga risiko untuk menanggung kerugian. Okay. Fixed deposit. Kalau fixed deposit ni simpanan tetap di bank. Macam minggu lepas saya sebut pasal akaun simpanan di bank. Akaun simpanan tu maknanya akaun simpanan yang apa dia panggil? Saving account. Tapi kalau fixed deposit ni akaun simpanan tetap. Contohnya 12 bulan dia janjikan berapa pulangan dia dalam bentuk faedah. Kalau anda letak duit dalam akaun tersebut, anda pilih akaun simpanan tetap untuk 12 bulan, anda dah simpan 11 bulan, belum dapat apa-apa lagi pulangan. And then kebetulan anda perlu keluarkan duit selepas 11 bulan, tak cukup 12 bulan. Dia sebulan je nak cukup 12 bulan, tapi anda keluarkan duit tu. So memang langsung tak dapat pulangan berdasarkan apa yang anda telah simpan selama 11 bulan. Sebab dia kena tunggu betul-betul 12 bulan baru dapat pulangan dia. Tapi kalau ASB dengan tabung haji tadi, dividen tu dia kira berdasarkan simpanan minimum setiap bulan. Jadi misal kata anda dah simpan 11 bulan, tak cukup 12 bulan dah keluarkan, tapi bila dia declare dividen, dia tengok yang 11 bulan pertama tu berapa minimum simpanan yang ada, so dia bagi dividen berdasarkan berapa simpanan yang terkumpul setiap bulan. Minimum simpanan terkumpul setiap bulan. Jadi kat situ risiko dia kurang lah. ASB kurang. Kalau fixed deposit ataupun simpanan tetap ni tinggi sikit. Okay. Unit trust ni apa? Unit trust ni dia kalau anda pernah dengar public mutual, PIMB, CWA, tu adalah antara syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan menguruskan unit trust ataupun saham amanah. ASB, ASN, Amanah Saham Bumiputera 2, Amanah Saham Bumiputera Didik, itu pun semua antara contoh-contoh unit trust. Tapi macam ASB ni harga dia tak naik, tak turun. Macam unit trust yang lain tu, yang diuruskan oleh CIMB, CWA, Public Mutual, semuanya yang saya tahu adalah yang mempunyai harga yang turun naik. Jadi dia punya risiko pun agak tinggi. Okey. Saya rasa penerangan saya ni dapat menjawab kedua-dua soalan yang telah diajukan pada akhir sesi minggu lepas. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh onkan mikrofon dan bertanya. Ada tak soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita mulakan dengan topik kita untuk hari ini. Okey. Topik untuk hari ini adalah poket kanan, poket kiri. Pada sesi hari Sabtu, 5 hari bulan September, saya ada buat teaser sikit lah tentang poket kanan, poket kiri. Jadi hari ini saya ada buat ulangan sikit apa yang telah dinyatakan pada hari Sabtu yang dulu. Kemudian saya akan sambung lagi dengan beberapa maklumat tambahan. Okay, sebelum saya mulakan dengan topik poket kanan, poket kiri ni, saya nak illustrate sikit dengan sebuah cerita tentang penjual goreng pisang, suami dan isteri. Jadi ada sepasang suami isteri ni dia
bermula untuk menjual goreng pisang. Jadi pada hari pertama nak jual goreng pisang tu, mereka menggunakan duit yang ada, duit yang telah mereka kumpul untuk dijadikan modal lah. Jadi dia orang start dengan modal, duit sendiri digunakan untuk tujuan perniagaan. Dengan modal tersebut dia membeli pisang untuk dibuat goreng pisang dan bahan-bahan lain termasuk tepung, garam, minyak masak dan sebagainya. Kemudian yang isteri dia yang pergi menjual goreng pisang setiap hari. Jadi isteri dia jual goreng pisang, husband dia buat kerja lain. Pada hari pertama jualan dia laris dan laku semuanya. Jadi bila balik tu suami dia tanya pada isteri dia, macam mana jualan hari ni? Isteri dia kata, alhamdulillah habis. Semua pisang dia habis. Dan dia kata untunglah jualan hari ni. So besoknya bila dia nak beli bahan-bahan tambahan untuk berniaga, nak beli pisang tambahan, nak beli tepung lagi semua, dia minta lagi duit dengan suami dia. Jadi suami dia pun kasih lagi duit untuk beli barang-barang tersebut. So hari kedua, isteri ni berniaga dan seperti hari pertama, perniagaan dia laris dan pisangnya semua habis terjual. Dan duit tu semua disimpan dalam dia punya beg tangan. So balik rumah, suami dia tanya macam mana hari ni berniaga, dia kata hari ni untung bang. Dia kata. Besoknya dia minta lagi duit dengan suami dia. Jadi setiap hari benda ni berulang selama hampir sebulan. Jadi husband dia ni pun fikir kan, suami dia fikir duit dia dah digunakan untuk jadikan modal pada suami isteri dia punya perniagaan. Isteri dia kata untung, tapi dia tak dapat balik pun duitnya. Suami tu tak dapat balik. Mana pergi duit tu? Jadi dalam konteks ni kita nampak sebenarnya peniaga goreng pisang ni dia telah mencampur adukkan duit dia, duit perniagaan dia dengan duit peribadi keluarga dia. Ya, dia yang keluarkan modal, dia berniaga, semua pendapatan jualan goreng pisang tersebut sepatutnya dia gunakan sebahagiannya untuk roll over. Untuk apa orang kata buat modal balik, pusing-pusing modal pusingan untuk beli pisang bahan lain. Tapi dia simpan semua duit tu dalam dia punya poket dan dia minta husband dia tambah lagi modal untuk perniagaan tersebut. Jadi ini antara amalan-amalan yang kurang sihat lah yang diamalkan oleh kita kebanyakannya yang menjalankan perniagaan secara berjalan, secara mikro. Sebab kita memang biasanya mencampur adukkan perniagaan, duit-duit berkenaan dengan perniagaan dengan duit-duit peribadi. Okay, jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya ingin tunjukkan satu video. Sebenarnya video ni daripada awal sampai akhir merangkumi apa yang ingin kita cover untuk hari ni. Jadi lepas video nanti kita akan buat sesi perbincangan. Jadi sama-sama kita tonton video ni. Okay. Assalamualaikum dan bertemu kembali. Masih ingat video yang lepas tentang teknik envelope? Kali ini kita akan sambung dengan topik baru iaitu poket kanan, poket kiri. Ada di antara kita yang menjalankan perniagaan menjual nasi lemak, menjual goreng pisang, kuih, roti dan pelbagai barang. Mungkin secara sedar atau tidak, kita menjual nasi lemak, beras, bawang, cili kering yang kita gunakan untuk membuat nasi lemak untuk jualan, itulah juga yang kita gunakan untuk masak nasi dan lauk untuk kegunaan harian keluarga kita. Hasil jualan daripada menjual nasi lemak, kita gunakan pula untuk membeli barangan keperluan rumah seperti sabun basuh, shampoo dan barang-barang peribadi. Bolehkah kita buat macam tu? Salahkah kita buat macam tu? Jom kita rungkai tentang ini di dalam topik poket kanan, poket kiri. Kita sering mencampur adukkan duit perniagaan kita dengan duit peribadi kita. Sebagai seorang usahawan makro, ianya tidak menjadi kesalahan kerana bisnes kita adalah kita dan kita adalah bisnes kita. Tetapi sekiranya kita ingin pergi jauh dalam perniagaan, kita ingin kembangkan perniagaan kita, kita perlu terapkan satu habit di mana kita perlu mengasingkan perbelanjaan bisnes dengan perbelanjaan peribadi kita. Dengan mengasingkan perbelanjaan bisnes dengan peribadi, kita dapat mengawal perbelanjaan dengan lebih baik. Kita dapat mengetahui hubung kait di antara kos dan keuntungan setiap unit jualan kita dan kita dapat gunakan duit hasil jualan untuk mengembangkan perniagaan dalam jangka masa panjang. Contohnya seorang penjual nasi lemak berlauk
memasak 5 ekor ayam sehari. Setiap hari, hasil dari jualan nasi lemak, beliau gunakan untuk membeli 5 ekor ayam untuk hari berikutnya. Duit selebihnya ada yang beliau gunakan untuk tujuan peribadi. Pada hujung minggu, biasanya ramai pelanggan datang membeli. Tetapi oleh kerana beliau mempunyai modal untuk membeli hanya 5 ekor ayam sehari, kerana sebahagian duitnya telah digunakan untuk membeli barang keperluan peribadi, beliau terlepas peluang untuk menjual nasi lemak ayam dengan kuantiti yang lebih banyak. Sekiranya beliau masukkan balik semua hasil jualan pada hari-hari sebelumnya untuk tujuan rolling dalam bisnes dan beliau tahu trend pelanggan lebih ramai pada hujung minggu, beliau mempunyai wang yang cukup untuk membeli lebih daripada 5 ekor ayam pada hujung minggu. Dengan mengasingkan perbelanjaan bisnes dengan perbelanjaan peribadi, kita dapat juga merekodkan perbelanjaan bisnes secara teratur. Seterusnya, kita dapat tahu jumlah perbelanjaan dari bulan ke bulan. Ini sebagai latihan sebelum perniagaan kita menjadi lebih besar dan mungkin didaftarkan sebagai sendirian berhad. Bagaimana caranya untuk mengasingkan wang bisnes dengan wang pribadi kita? Berikut adalah tips yang amat mudah untuk diamalkan. Pertama, bayar gaji untuk diri kita sendiri. Tenaga kita, keringat yang menitis dari tubuh kita ada harganya. Masa kita ada harganya. Kemahiran kita ada harganya. Kita letakkan satu nilai pada diri kita berdasarkan kemahiran yang kita ada, tenaga yang kita keluarkan di dalam menjalankan perniagaan dan masa yang kita gunakan untuk perniagaan kita. Mungkin RM50 sehari, mungkin RM5 sejam. Dengan meletakkan nilai pada diri kita, bisnes kita patut bayar gaji kepada kita. Gaji yang dibayar kepada kita itu menjadi kos operasi kepada bisnes seperti kos-kos lain seperti sewa tapak perniagaan, kos bahan mentah dan sebagainya. Dari perspektif peribadi pula, dengan gaji itulah kita gunakan untuk perbelanjaan keluarga dan peribadi. Tips kedua adalah dengan membuka akaun bank khas untuk bisnes kita. Segala pendapatan daripada jualan masuk ke akaun ini, segala perbelanjaan berkaitan bisnes, kita guna akaun ini. Jangan guna akaun ini untuk tujuan peribadi. Untuk perbelanjaan keluarga dan peribadi, gunakan akaun lain. Kenapa? Dengan adanya akaun khas untuk perniagaan, kita boleh semak transaksi duit keluar dan duit masuk dan seterusnya mencetak penyata bank. Jadi dengan satu penyata, ia menceritakan tentang aliran keluar masuk duit bisnes kita di dalam akaun bank tersebut. Tidak perlu untuk kita semak semula dan asingkan secara manual yang mana transaksi berkaitan bisnes dan yang mana transaksi berkaitan peribadi. Tips ketiga adalah dengan menyimpan semua resit pembelian. Kalau tiada masa untuk failkan dengan elok, tidak mengapa. Buat permulaan, kumpulkan semua resit berkaitan perniagaan kita di dalam satu tempat. Tidak perlu risau tentang susunan mengikut tarikh atau mengikut kategori. Masukkan sahaja di dalam tempat tersebut. Ia boleh jadi sebuah laci, sebuah kotak, sebuah beg, apa sahaja yang boleh menyimpan kertas-kertas resit ini. Teknik ini dikenali sebagai shoeboxing. Kerana lazimnya orang mempunyai kotak kasut yang tidak digunakan, so bolehlah digunakan untuk menyimpan resit-resit ini. Apabila resit-resit ini telah dikumpul setempat, luangkan masa, mungkin pada hujung minggu, untuk susun resit-resit ini mengikut tarikh atau mengikut kategori di dalam fail. Kemudian, labelkan fail tersebut agar mudah dirujuk. Akhir sekali, tips keempat adalah merekod transaksi perniagaan. Apabila resit-resit sudah lengkap terkumpul dan difailkan, mudahlah untuk merekod transaksi. Untuk tujuan ini, sekiranya kita tiada asas bookkeeping, bolehlah belajar perkara-perkara asas seperti merekod aliran wang keluar masuk dalam buku tunai. Sekiranya sukar untuk belajar asas bookkeeping, bolehlah upah pelajar-pelajar perakaunan mungkin di kalangan anak-anak jiran kita atau anak-anak saudara kita. Bagaimana puan-puan? Mudahkan untuk kita amalkan? Sekian saja untuk video kali ini. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Baik. So macam mana? Ada persoalan tak sebelum saya teruskan dengan kita punya perbincangan selanjutnya? Minggu kali pertama kita berjumpa. Pada kali pertama kita berjumpa, saya ada nyatakan 2 tips untuk bagaimana nak mengelakkan mencampur adukkan duit bisnes dengan duit peribadi. Pertama, kita bayar gaji untuk diri kita sendiri. Jadi bila kita bayar gaji untuk diri kita sendiri,
gaji itulah nanti yang kita guna untuk perbelanjaan peribadi. Untuk makan, untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi yang perniagaan kita ni, gaji kita tu sebenarnya jadi sebahagian daripada perbelanjaan perniagaan. Sebab apa? Sebab kita telah menyumbangkan masa kita, tenaga kita, kemudian kita ada kemahiran. Kemahiran kita tu sebenarnya ada value, ada nilai. Jadi kita patut bayar gaji untuk diri kita. Sebab kalau kita tak buat perniagaan tersebut, kita upah orang lain, kita akan bayar gaji juga untuk orang lain. Masa dia orang, tenaga dia orang semua. Jadi maknanya diri kita ni, sebab kita menjalankan perniagaan ni, orang kata apa, perniagaan tu walaupun kita punya sendiri, tapi kita patut letak satu nilai untuk kita bayar gaji pada diri kita. Keduanya, kita buka akaun bank yang khas untuk perniagaan. Akaun bank khas untuk perniagaan ni maknanya tak semestinya akaun tu atas nama perniagaan. Anda boleh juga buka akaun bank atas nama peribadi, tapi segala duit masuk keluar untuk akaun tersebut dihaskan untuk tujuan perniagaan. So apa, macam sekarang ni kan kita guna online banking, jadi anda boleh semak transaksi duit masuk dan duit keluar di dalam online banking dan anda boleh cetak penyata. Jadi dari situ anda boleh terus tengok berapa duit yang masuk daripada perniagaan dan berapa duit yang keluar berkenaan dengan perniagaan. Jadi tak perlu lagi kita buat semakan secara manual. Nak asingkan yang mana peribadi, yang mana perniagaan. Okey, dua lagi tips hari Sabtu hari tu saya tak share. Jadi dalam video tadi saya dah share kan. Lagi dua tips adalah simpan semua resit perniagaan anda. Maknanya semua kita beli bahan-bahan mentah. Kalau berniaga goreng pisang, beli pisang daripada pembekal, biasanya kadang barang-barang yang kat pasar ni dia tak ada resit, tapi kalau kita minta dia boleh kasih. Semua resit tu simpan dalam satu tempat khas. Biasanya kita letak dalam kotak ke, dalam laci ke. Kalau tak sempat nak filekan dulu, letak dulu dalam kotak dan laci. Teknik ni dia panggil shoeboxing sebab biasanya orang guna kotak kasut. Letak je dalam kotak kasut. Banyak kotak kasut yang tak guna kat rumah tu. Kemudian bila ada masa lapang baru kita filekan. Susun elok-elok, mungkin ikut tarikh ataupun mungkin kita ikut jenis. Oh, yang ni beli bahan mentah, yang ni untuk beli peralatan. So masukkan dalam file dan kita susun elok-elok dan kita labelkan file tersebut. Okey, yang keempat, bila kita dah filekan, senanglah untuk kita rekod transaksi perniagaan. Okey, untuk rekod transaksi perniagaan ni, yang ni ramai orang takut bila dengar perkataan account, bila dengar perkataan kunci kira-kira, bila dengar perkataan akaun untung rugi. Apa benda tu sebenarnya? Sebab saya tak faham tentang akaun, saya tak faham tentang apa maksud akaun untung rugi, apa yang dimasukkan dengan kunci kira-kira. Jadi dia macam ni, kalau puan-puan memang tidak mempunyai asas dalam ilmu perakaunan, untuk buat akaun, puan-puan tak perlu buat sendiri pun tak apa. Kalau puan-puan ada kenal mungkin anak-anak saudara ataupun anak-anak jiran puan-puan yang memang belajar dalam bidang akaun, minta tolong dia orang buatkan, bayarlah upah sikit untuk dia orang buatkan. Itu setahun sekali pun tak apa, ataupun sebulan sekali. Tapi yang penting, yang paling penting adalah duit keluar masuk perlu direkodkan. Duit keluar masuk perlu direkodkan. Yang ini anda boleh buat sendiri, puan-puan boleh buat sendiri walaupun tak ada asas perakaunan. Untuk rekodkan duit masuk, duit keluar, puan-puan boleh buat sendiri. Kalau misal kata susah juga nak buat, minta tolong orang pun tak apalah. Minta tolong orang and then berdasarkan resit-resit yang dah kumpul tadi tu, nanti orang tu akan buat rekod kan. Okay. Saya sebenarnya tak nak pergi advance sangat untuk hari ni. Tapi sebabkan benda ni penting,
Jadi saya cover lah juga, tapi saya akan cover perlahan-perlahan. Saya akan cover betul-betul perlahan supaya puan-puan boleh faham. Dan kalau ada soalan, cepat-cepat tanya. Onkan mikrofon, tanya soalan. Okey. Apa yang saya nak ajar ini kira tambahan daripada modul kita lah. Kalau modul asal sebenarnya tak cover benda ni, tapi saya nak kasih ilmu lebih sikit kepada perempuan pada hari ni. Perempuan boleh cuba amalkan untuk perniagaan perempuan untuk rekodkan transaksi duit masuk dan duit keluar. Dalam bookkeeping, benda ni dipanggil buku tunai. Mungkin ada setengah-setengah perempuan yang pernah pergi kursus tentang bookkeeping sebelum ni, pernah belajar tentang buku tunai. Okay, jadi kalau perempuan ada pen dengan kertas, boleh buat catatan sikit. Kalau tak ada pen dan kertas pun tak apa, sebab video ni direkodkan. Sesi ni direkodkan, jadi perempuan boleh patah balik dan boleh tengok semula rakaman sesi ni. Okay, buku tunai biasanya kita buat ikut bulan. Contohnya ni bulan Jun 2015. Kemudian buku tunai ni apa dia nak rekodkan? Dia nak rekodkan duit masuk dan duit keluar. Jadi perempuan kena ada dua kategori, penerimaan dan pembayaran. Dua kategori, penerimaan dan pembayaran. Jadi nanti pada akhirnya apa yang kita nak tengok adalah berapa banyak duit kita terima dan berapa banyak duit yang dikeluarkan dan berapa baki. Itu dia punya tujuan dia kenapa kita buat buku tunai ni. Dan tunai ni dalam perniagaan kita, tunai ni kita dapat dalam bentuk apa? Satu, tunai memang kita dapat dalam bentuk wang untuk tunai. Contohnya kita goreng pisang tadi, jual goreng pisang, orang beli goreng pisang, kita dapat tunai. Keduanya, macam ada setengah-setengah perniagaan yang pembeli tu akan bayar masukkan dalam akaun bank. Contohnya perempuan jual online kan. Ada jual lai cikang online, saya ingat masa sesi taaruf kita. So duit transaksi daripada jualan lai cikang secara online tu, pembeli bayar terus masuk ke akaun anda. So anda ada satu lagi kolom penerimaan dalam akaun bank. Akaun bank yang khaskan untuk perniagaan tadi lah yang kita dah bincang pada tips nombor 2. Dan kadang-kadang duit tunai yang anda dah dapat tadi daripada jualan, yang tu pun anda akan masukkan pula dalam bank. Jadi penerimaan tu sama ada dalam bentuk tunai dan juga ke akaun bank. Gitu juga dengan pembayaran. Pembayaran, ada pembayaran yang anda buat tunai. Anda pergi ke pasar burung beli pisang untuk jualan, bayar tunai. Ada juga pembayaran yang anda buat melalui bank dengan buat pembayaran secara online. Jadi pada kolom pembayaran pun dia ada dua, iaitu dari tunai dan juga daripada akaun bank. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kalau okey cakap okey, tak okey cakap tak okey. Okey? Okey. Boleh faham ya? Boleh faham. Okey, alhamdulillah. Kemudian untuk setiap bulan tu, segala transaksi direkodkan mengikut tarikh. Segala transaksi direkodkan mengikut tarikh. Apakah transaksi yang pertama? Pada awal bulan, anda letakkan berapa baki pada awal bulan dalam tunai dan berapa baki pada awal bulan di akaun bank. Okey? Kemudian contohnya dalam perniagaan anda, macam ni contoh yang saya ambil ni daripada sebuah koperasi yang saya jadi pengurusi pada waktu tu. Antara hasil-hasil jualan kita adalah dengan menyewa tapak, menyewa kedai, dan kita ada membekalkan juga barang-barang kepada pihak pelajar baru
Jadi saya tuliskan hasil tersebut. Kalau daripada jualan, saya tuliskan jualan. Ya, internet saya tak stable sekarang ni. Okey. So kita ikut tarikh, masukkan segala jenis transaksi duit masuk di bahagian penerimaan dan duit keluar. Contohnya duit keluar kita bayar kepada pembekal. Kita masukkan di dalam kategori pembayaran. Jadi sebenarnya perkara ni adalah perkara yang kita buat tiap-tiap hari. Cuma kadang-kadang kita tak rekod. Ataupun kita rekod dalam catatan, kita buat catatan yang tak ada format. So yang ni saya ajar macam mana buat buku tunai ni, buat dalam bentuk yang berformat. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Jadi bila kita dah masukkan segala transaksi duit masuk di dalam tunai dan juga dalam bank, dan juga duit keluar dalam tunai dalam bank, kemudian kita boleh jumlahkan lah. So jumlah duit masuk dalam tunai tolak jumlah duit keluar dalam tunai, itulah baki akhir pada bulan tersebut, tunai. Dalam bank pula, jumlah keseluruhan transaksi yang melibatkan duit masuk dalam akaun bank kita tolak jumlah duit keluar daripada bank, akaun bank kita, itulah baki dalam akaun bank pada bulan tersebut. Okey. Jadi peringkat awal anda cuma perlu buat buku tunai je. Kemudian nak buat akaun yang orang kata dipanggil sebagai akaun untung rugi kunci kira-kira, yang tu perempuan boleh upah orang buat pun tak apa. Tapi kalau micro business, kalau tak buat pun tak apa, sebab perempuan tak perlu diaudit, tapi perempuan nak tahu berapa untungnya ada, berapa aset ada, berapa tanggungan ataupun liability. Kalau nak buat, boleh upah orang lah nak buat. Tapi kalau untuk tujuan sendiri, buat permulaan, buat buku tunai je dulu. Okey? Dan kalau tuan-puan perasan, dalam portal yang kita adakan, ada bahagian diary perniagaan kan. Dalam diary perniagaan tu puan-puan boleh masukkan berapa jumlah jualan tunai, jualan kredit, kemudian perbelanjaan, berapa kos jualan. Puan-puan tiap-tiap hari just masukkan je nilai dalam tu. Kemudian dalam sistem tu bagi kita sebagai mentor ni, kita boleh nampak lah sama ada benda tu ada menyumbang kepada jualan ke, ataupun menyumbang kepada pembelian aset, ataupun adakah transaksi tersebut adalah penambahan hutang. Yang tu puan-puan tak perlu risau lah buat masa ni. Just masukkan je figure berkaitan dengan kategori yang telah ada dekat dalam sistem tu. Okey. Jadi untuk topik yang ni, saya rasa kita boleh berhenti di sini. Sekarang ni saya buka untuk soal jawab, dan kemudian saya akan bincang sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran lah dalam kita punya program ni. Jadi siapa ada soalan boleh ajukan soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak bincang sikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran lah. Okey. Tentang diary harian yang puan-puan masukkan. Diary tersebut yang puan perlu masukkan adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perniagaan je tau puan-puan. Jangan masukkan yang tentang peribadi. Sebab saya ada orang yang bertanya kat saya tentang moratorium yang diberi oleh bank kepada kita semasa COVID-19 tu hari. Dia kata yang moratorium ni perlu tak masukkan dalam yang diary harian tu.
Moratorium ni contohnya anda ada pinjaman kenderaan, bayar tiap-tiap bulan sekian banyak, tapi pada bulan bulan April sampai bulan September, bank kata tak perlu bayar. Untuk bulan Oktober nanti dah start bayar. Tapi kalau anda nak mohon moratorium tambahan, extension of moratorium, anda boleh mohon dengan bank. Jadi yang ni nak masuk tak dalam yang diary harian? Jawapannya, tentang moratorium pinjaman kereta, pinjaman rumah itu adalah perkara peribadi. Maknanya tidak perlu dimasukkan dalam diary harian dalam portal tersebut. Sebab dalam portal tu hanya transaksi yang berkaitan dengan perniagaan saja. Okay. Dan pada minggu pertama, minggu lepas, kita ada bincang pasal bajet. Saya ada tunjuk sikit kan macam bajet ni kita prepare sebagai satu perancangan untuk perbelanjaan pada bulan-bulan yang mendatang. Okey, itu adalah untuk perbelanjaan peribadi kita. Yang bajet tu kita buat untuk perbelanjaan peribadi. Sebab maknanya kita asingkan yang peribadi dengan perniagaan. Okey, yang pasal moratorium tu, yang untuk perempuan prepare budget, perempuan boleh masukkan dalam tu, dalam bajet. Tapi bajet ni, yang bajet yang saya bagi contoh minggu lepas dan kita nanti minggu keempat nanti kita akan belajar dari segi bajet ni dalam konteks yang lebih mendalam. Bajet ni anda perempuan tak perlu hantar pada kami. Bajet ni adalah untuk amalan peribadi perempuan sendiri. Jadikan habit, itu saja. Dan jadikan panduan bila nak belanja. Tak perlu hantar pada kami. Yang perempuan perlu isi untuk kita nak cuba analisa adalah yang diary harian dalam portal. Itu faham perempuan? Nabi walan musyrika bi rabbina ada. Ya, ada apa-apa soalan lagi? Jadi saya recap apa yang kita telah pelajari hari ini. Tentang poket kanan, poket kiri, isunya adalah kita sering mencampur adukkan duit perniagaan dengan duit peribadi. Jadi amalan yang elok adalah kita cuba asingkan duit perniagaan dengan duit peribadi. Ada 4 tips. Pertama, kita bayar gaji untuk diri kita. Keduanya, kita buka akaun bank khas untuk perniagaan. Ketiganya, kita kumpul semua resit dan filekan. Dan keempat, kita rekod transaksi perniagaan. Dan untuk rekod transaksi perniagaan, cuba mulakan dengan buku tunai saja dulu. Mulakan dengan buku tunai, kemudian yang bahagian lain nak kira untung, nak tengok berapa banyak aset, liability, yang tu perempuan tak perlu risau sangat. Kalau nak tahu, boleh belajar daripada orang yang lebih arif lah. Okay. Alright, ada soalan tak? Prof, saya ada soalan satu soalan. Macam saya ada memulakan perniagaan sendiri di rumah, dan kita dapatlah saya buat servis urut bekam. Kadang-kadang nak rekod perbelanjaan tu, kalau on paper bolehlah kita rekod kan, tapi macam tak boleh asingkan duit tu sebab macam duit yang dapat tu memang kena guna untuk hari tu juga, untuk macam contoh bayar yuran sekolah, bayar ada je lah yang untuk dibayar keperluan anak-anak macam tu kan. So maksudnya kita macam berhutang kepada yang akaun yang kita nak simpan tu. Sebab dia akan negatif saja. Macam artinya dapat 100 hari ni, tiba-tiba anak tu kata kena bayar tu, kena ni. Jadi macam tak pernah nak positif. Positif pun kurang sikit macam tu. Okay, Puan buat servis bekam ni, bekam ni biasanya kita charge berdasarkan cup kan. Satu cup berapa ringgit, kadang RM10 kan. RM11, ada yang setengah tempat dia murah sikit. Dan bila Puan buat bekam ni, Puan
ada maklumat tak? Orang yang mendapatkan rawatan daripada Puan ni, berapa lama Puan luangkan masa untuk sesi bekam tu? Okey, contoh macam kalau dia buat 20 cups tu, saya depending dengan keadaan sakit jugalah. Kadang-kadang ada 2 jam, ada kadang-kadang sejam saja. So saya bekam tu saya tak okey sekali je, orang kata sekali bekam terus kita end session. Tak, saya tengok keadaan darah seseorang tu kan. So tapi roughly macam purata dia dalam 1 jam ke setengah jam, 1 ke 2 jam macam tu untuk 20 cups lah. Tapi macam kadang-kadang kita, yelah, sebab bekam ni dia macam bukan sentiasa everyday ada klien, especially masa COVID hari 3 bulan tu memang kita tak boleh rawat sesiapa. Kita terus daripada situ kita zero income, dan kita nak start balik tu dengan anak. Yelah, dengan status yang kita ni kan, ini kan pemekasan ibu tunggal kan dia semua everything on her. So macam nak baru nak recover kadang-kadang dapat dalam 400-500 sehari. Tapi nak cover yang 2-3 bulan yang lepas tu dia always negatif lah. Itu je lah yang macam mana rekod. Sekiranya saya berhutang lah dalam buku tunai tu, saya asyik berhutang untuk anak-anak yang 5 orang ni, macam contohlah ada 5 orang, contoh ada juga yang ibu tunggal dalam 7 orang kan. Itu yang jadi pertanyaan lah. Sebab kebanyakan saya tengok orang pun bukan saja yang buat urut bekam pun, orang yang berniaga gerai. Sebab saya ada juga yang kawan-kawan yang berniaga gerai apa semua pun kes terjadi macam tu. Dapat hari ni untung, let's say untung jual goreng pisang kan, dah tolak modal dah ni, dah tolak everything, dia dapat untung bersih tu dalam 50 sehari. Tapi dia nak beli ikan untuk makan anak dia apa semua, dia pakai juga balik duit tu. Jadi dia macam benda tu tak dia macam macam roda lah. Yalah, saya faham. Macam ni macam Puan tadi, macam Puan tahu satu sesi bekam dengan pesakit tu makan masa sekurang-kurangnya 1 jam, tapi ada yang mengambil 2 jam. Jadi Puan anggarkan berapa nilai yang patut Puan letak pada masa yang Puan luangkan tu. Contohnya 1 jam berapa puluh ringgit untuk diri Puan sendiri. Okey. Itu maknanya Puan anggap tu sebagai gaji pada Puan. Sebab dalam buat bekam ni dia ada juga kos-kos lain kan, macam contohnya jarum tu pun ada kos dia. Kemudian bila buat bekam ni di atas, kalau Puan buat di rumah mungkin guna katil biasa, tapi ada setengah tempat tu dia terpaksa beli katil yang harga agak mahal. Kemudian, tak, saya guna katil yang itulah yang massage untuk profesional. Saya pun buat massage sekali. Kemudian dia punya alas pun nak kena basuh, nak kena apa. Jadi semua tu ada kos. So yang kos-kos tu adalah kos yang patut dimasukkan dalam kos bisnes lah. Jadi untuk diri Puan bayar gaji tu berdasarkan jam tu. Sebab sebenarnya kemahiran membuat bekam ni kemahiran yang Puan pelajari. Tak semua orang yang kalau tak belajar dia boleh tahu. Jadi maknanya kemahiran Puan ni Puan patut letakkan satu nilai. So untuk 1 jam Puan letak berapa nilai dia. Jadi kat situ duit yang pesakit Puan bayar pada Puan tu, Puan asingkan untuk bayar gaji Puan dulu cepat-cepat. Itu siap-siap. Kiranya macam letak 20% tolak daripada 100 tu RM20 kita punya, and then yang RM80 tu kita guna untuk belanja lah. Yang cukup tak cukup kau tunggu je lah esok nak, macam tu lah kiranya. Sebab bayar gaji RM20 dekat kita lah. You bayar gaji, Puan bayar gaji untuk Puan. Kemudian benda tu dia berkumpul lah kan, maknanya bila ada pesakit, duit tu makin banyak lah. Kemudian macam Puan kata tadi masa COVID tu, memang tak boleh nak buat bekam, langsung tak boleh. Jadi memang masa tu terpaksa guna duit simpanan lah daripada tu. Jadi dari situ kalau tengok pada bajet Puan, bajet untuk peribadi tu memang kat situ negatif lah, sebab terpaksa korek duit tabung. Untuk Puan punya perniagaan, kalau masa COVID tu bila tak ada pesakit, ada tak kos-kos yang terlibat?
Ada Alhamdulillah tak ada. bayar sewa ke? Tak ada kan? Tak ada sebab saya, tapi memang ada bilik khas, artinya dalam rumah tu ada bilik khas. Tak adalah, tak artinya aircon tak buka, semua tak adalah, artinya tak tambah modal tak ada apa semua. Jadi Cuma kalau tengok pada dari segi bisnes, kos pun tak ada. tak ada risiko lah. And then jualan hasil pun tak ada. Cuma untuk peribadi itu je lah yang tempat korek tabung lah untuk kesian. panjang pada bulan tersebut. Tapi saya punya saranan, Puan letakkan harga pada diri Puan untuk setiap sesi bekam tu 1 jam, Puan letak berapa harga untuk bayar gaji Puan. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama-sama. Ada soalan lain? Saya ada soalan. Ya. Masa saya peniaga online kan. Ya. Selalunya contoh saya jual suplemen dan saya dapat pembeli dia, saya terus tolak dengan harga jualan saya just ambil saya punya komisen sahaja. Okey, Jadi saya simpan lah. Jadi yang sekarang ni saya nak tanya macam ada setengah masa tu kita rasa macam nak guna komisen tu, tapi rasa macam boleh ke nak guna risau, nak simpan ke, nak guna ke, macam tu. Saya tak pasti berapa ada percentage yang kita boleh guna out of the commission ke, macam tu. Komisen Puan tu sebenarnya gaji lah, maknanya untuk diri Puan. Kiranya komisen tu adalah gaji, maknanya boleh guna untuk tujuan-tujuan peribadi lah. Nak simpan pun, maknanya daripada situ sebahagian nak simpan dan sebahagian lagi nak belanja. Itu dah jadi pendapatan kepada peribadi Puan lah. Macam kadang macam nak pakai ke, sebab kita bukan hari-hari ada dapat sale, bukan hari-hari ada ni kan. Jadi macam nak guna tu macam sayang, tapi macam ada duit boleh guna macam tu. Kalau sayang, simpan lah duit tu. Simpan di tempat yang boleh kasih pulangan kan. Sebab saya bagi contoh yang buat simpanan dalam tabung haji ataupun ASB, pulangan dia dalam ASB paling kurang pun dalam 20 tahun yang lepas 5.5%. Jadi maksudnya kira kita bolehlah masukkan duit tu, macam komisen saya tu saya masukkan dekat ASB, tapi bukan yang jenis loan lah, sendiri punya. Boleh lah. Kalau yang loan tu, kalau Puan boleh rasa yakin, contohnya bulanan ansuran bulanan loan tu RM200 sebulan, dan Puan yakin Puan memang ada RM200 sebulan untuk bayar loan tu, bolehlah buat loan tu. Tapi kalau misalkan kata kita tak tahu bulan ni cukup tak 200, ada bulan tertentu tu cukup ke tidak. Kalau misalkan kata tak yakin yang kita mempunyai kemampuan untuk bayar loan tiap-tiap bulan RM200, so mungkin boleh buat simpanan yang secara simpanan sendirilah dalam ASB, tak perlu ambil ASB loan. Okey, tapi kita simpan di tempat yang mendatangkan keuntungan dekat kita lah, bukan account bank biasa, betul tak? Ya. Saya punya saranan macam itulah, sebab kita nak duit tu beranak lah kan. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lain? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau macam kita buat perniagaan, tapi sebelum perniagaan tu kita dah ambil loan, contoh macam kita pinjam amanah ikhtiar. Kita punya amanah ikhtiar untuk kita nak mulakan perniagaan. Jadi kalau kita nak buat akaun macam untuk peribadi tu, kan tiap-tiap minggu kita kena bayar amanah ikhtiar tu. Jadi kalau macam kita untung kita tu kita bayar hutang amanah ikhtiar tu, itu kira peribadi ke atau dalam perniagaan juga? Sebab kita pinjam tu untuk perniagaan. Itu untuk perniagaan. Maknanya Puan pinjam itu menjadi pinjaman kepada perniagaan. Dan bayaran yang perlu dibuat balik tu sebenarnya keluar duit tu daripada perniagaan anda juga. Jadi kalau macam kita memang buat pinjaman tu untuk perniagaan, maknanya kita akan tulis dalam rekod kita itu modal perniagaan jugalah. So nanti kalau yang dalam diary harian tu, bahagian penerimaan hasil, kalau tak salah saya ada bahagian pinjaman bertempoh, masukkan jumlah pinjaman yang anda terima.
Kemudian nanti di bahagian perbelanjaan ataupun duit keluar, aliran keluar, ada bahagian pembayaran pinjaman, ansuran pinjaman ataupun pembayaran pinjaman. Iaitu masukkan yang berapa jumlah yang puan bayar balik tu. Oh, jadi maknanya kalau kita buat gaji kita, bukan daripada gaji kita lah kita bayar duit amanah ITIA tu macam tu, bukan nak? Bukan. Yang tu daripada perniagaan. Daripada sumber keuntungan kita tu lah. Daripada apa ni, transaksi perniagaan lah. Okey. Okey, terima kasih Okey, sama. Okey, minggu depan untuk topik satu ni objektif satu ni kita akan sambung dengan topik menjemput rezeki. Yang tu akan dijalankan oleh Dr. Nurul Aini. Kemudian saya rasa ada satu lagi topik dengan Dr. Syukur tentang business model, kalau tak salah saya. Jadi untuk perjumpaan pada minggu depan, puan-puan tunggu maklumat daripada pihak urus setia lah. Puan Aini akan kontak puan-puan melalui WhatsApp. Kemudian dengan saya kita akan berjumpa balik pada minggu keempat nanti. Tapi minggu depan dengan Dr. Nuraini dan juga Dr. Syukur. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr.